untuk kita meneruskan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana itulah maksud penciptaan kita, iaitu untuk mengabdikan diri, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lari daripada track ataupun landasan sebenar kehidupan kita, iaitulah segala kerja buat kita di dunia ini adalah merupakan ibadah. Kalau tak jadi ibadah, maka lara yang paling dahsyat, maka dapat dosa. Esok kita mati, tak ada apa-apa bekalan. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia merupakan tempat cucuk tanam di akhirat. Ya. Jadi kat sinilah kualiti hidup kita di akhirat ditentukan oleh kualiti hidup kita di dunia ini. Baik, jadi kita belajar daripada apa yang ditulis, yang dikarang oleh para ulama-ulama kita ni. Kita belajar ilmu ni, apa tujuannya? Apa tujuan kita belajar ni? Ya, untuk mendapatkan ilmu lah. Ya, untuk mendapatkan ilmu. Kalau itu semata-mata pembelajaran kita tak cukup sebenarnya. Jadi kita belajar ni tujuannya ialah untuk kita mengenali Allah. Untuk kita mengenali Allah. Tetapi oleh kerana kita telah dijajah oleh orientalis, maka dipisahkan antara ilmu-ilmu duniawi kononnya dengan ilmu-ilmu ukhrawi. Dalam belajar geografi tak ada unsur atau konsep ketuhanan. Dalam belajar apalagi sains tak ada unsur atau konsep ketuhanan. Sains is sains kan. Nak belajar Tuhan ni dia tafsir, tauhid. Salah tu sebenarnya. Belajar semuanya untuk menunjuk atau mengenali Allah Subhanahu wa taala. Belajar sains untuk mengenali kehebatan Allah taala dari segi sainsnya. Belajar astro ni, apa angkasa-angkasa ni, untuk mengenali kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita belajar. Bukan sekadar nak knowledge. Belajarlah, dah tahu. Dah tahu. Okeylah, bukan sekadar itu. Untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah habis membaca atau bermuzakarah mengenai zat Allah Subhanahu wa taala dalam kitab ini. Ulang sikit sajalah, ringkas-ringkas, yang mana tuan kitab kita ini menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala an yahwiyahu makanu kama taqaddasa an yahuddahu zamanun. Allah Ta'ala ini tidak dikelilingi oleh tempat, maknanya tidak memerlukan tempat, sebagaimana ia suci daripada dihadkan oleh masa. Masa tu makhluk, tempat tu makhluk, selain Allah Ta'ala semua makhluk. Bal kana qabla an khuliqa zamanu wal makan. Bahkan dia itu ada sebagaimana adanya ia sebelum dijadikan masa dan tempat. Jadi masa ni bila tuan-tuan dijadikan, wallahu alam, kan, kita dikira masa kita dengan matahari. Kitalah cakrawala kita ni. Yang lain dengan cara lain. Banyak lagi matahari lain. Kalau kita tengok superstar giant tu kan, superstar warna merah tu, superstar tu, matahari tu dah tak nampak dah bila dibanding dengan superstar tu. Tu macam-macam planet ada kan. Planet cantik putih tu namanya pistol. Sebab apa pistol? Laju lebih daripada peluru pistol. Laju sangat. Bayangkan nanti bila kiamat berlanggar macam mana. Peluru pistol tu pun dah terbang. Dia tak ada api tapi keluar api. Begitulah hebatnya Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menunjukkan apa tu? Untuk menunjukkan bahawa Allah Ta'ala tu maha kuasa. Tak ada yang boleh lawan lah. Tak ada yang boleh lawan, ya. Tu cuma manusia ni degil. Yelah, hakikatnya tak dapat hidayat lah. Tak dapat hidayat tu makna tutup pintu dah. Tak dapat hidayat, tak payah kita dakwah lah, habis lah. Janganlah begitu. Kita kerana kedegilan mereka, ya, kita ambil hukum asbab lah. Kalau semua rujuk pada Allah, balik pada Allah, habislah kita. Tak ada dakwah, tak ada itu, tak ada biarlah dia masuk neraka. Dia dah dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi iman, menjadi Islam. Begitulah. Ada usaha, ada dakwah, ya. Huwal an
ala ma alaihi kan. Dia sekarang sebagaimana dialah. Ini kitab ini tuan-tuan membahaskan Allah Ta'ala tu secara metodologi salaf. Salaf maknanya 300 tahun hijrah daripada Nabi sampai 300 tahun. Itu salaf yang muktabar lah. Baik, jadi dia begitulah, dia tak ada bincang sifat wujud, qidam, baqa', tak ada. Tapi adakah mereka tak faham? Mereka sangat-sangat faham. Sangat-sangat faham. Tetapi ilmu sifat 20 itu ditulis oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan anak muridnya Al-Maturidi, Imam Al-Maturidi. Jadi negara kita khususnya Selangor itulah yang dipegang. Jadi mereka yang tak setuju kena hormat. Malaysia ini agama resminya Islam, mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau di Selangor ditentukan lagi, kalau nak mengajar di masjid tauhid, risalah tauhid ataupun akidah tahawiyah pun boleh. Bukannya lain tak boleh, boleh, tapi dihadkan supaya berjalan cantik je. Kalau tak dihadkan, Tasya Murbal ni kitab ni 1001 kitab ada. Masjid dengan lain, masjid dengan lain kan, begitulah. Ya. Kalau tak setuju, duduk diam-diam. Duduk diam-diam. Adakah salah yang mengajar kalau tasawuf? Iaitu tasawuf Imam Ghazali, Imam Al-Ghazali rahimahullah alaihi, dan juga Imam Junaid Al-Baghdadi, itu tasawufnya. Kalau fikahnya, buku teksnya lah, huraian tu ustaz-ustaz akan ambil daripada kitab-kitab lain. Buku teksnya kalau apa nama tu, fikah Matla'ul Badrin, okeylah tu. Ya. Baik. Seperti belajar sifat 20, ada yang mengatakan belajar sifat 20 ni tak betul ni, takkanlah sifat Allah Ta'ala 20 je. Kita kena pegang, orang awam kena pegang bahawa sifat secara ijmali, secara burung. Kena belajar secara tafsili, secara detail, bahawa segala sifat sempurna milik Allah, segala sifat tak sempurna bukan milik Allah. Sifat kekurangan berapa? Banyak. Sebab Allah kan banyak, apa belajar 20 je. 20 ini bukan kita hadkan, bukan untuk Allah. Kita hadkan untuk kita belajar 20 ni, cukuplah minimal gitu. Itu pun dah terkebil-kebil belajar. Kan menghadkan pada diri kita, kan kita ada had-hadnya, silibusnya. Darjah 1 belajar ini, sekolah rendah, menengah nanti naik up lagi, begitulah. Ini ada kata syirik, belajar menghadkan. Dia salah faham. Bukan menghadkan pada Allah, menghadkan pada kita. Cukup 20 kata ulama, iaitu memadai untuk kita memahaminya. Itu minimal lah tu. Dan adakah ia lari pada Quran hadis? Tidak. Kan? Qudrat ada dalam Quran, ayat-ayat qudrat, ilmun, hayyun, sama, basar, semua ada. Cuma disusun oleh ulama kita Imam Abu Hasan Al-Asy'ari untuk kita mempelajarinya mudah. Ya, mudah begitu. Baik. Habis satu berkenaan dengan pembincangan kita secara ringkas berkenaan dengan azat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Suci. Allahu Akbar. Nak mengenali Allah Taala, tafakkaru fi ayatillah wa la tafakkaru fi zatillah. Nak mengenali Allah Taala, kenalilah makhluk. Tafakkaru, fikirlah, kajilah mengenai ayat, tafakfi ayatillah, tanda-tanda. Ini bukan ayat Quran. Ayat ni mana? Tanda-tanda kejadian Allah. Wala tafakkaru fi zatillah, jangan fikir, jangan kaji zat Allah, tak sampai. Tak sampai tuan-tuan. Tak payah jauh lah. Kaji je lah roh yang ada tu, yang melekat badan tu. Macam mana bentuknya, bila lahirnya, macam mana keadaannya, tak sampai. Sebab itu rahsia Allah. Itu yang melekat kat badan kita. Belum bercipta roh lagi. Ya. Jadi gitulah. Kita ambillah pendapat para ulama yang mutabar, cukup dah. Sekadar kita orang awam, begitulah ya. Sudah hari ini masuk dalam yang kedua, beriman. Rukun iman lagi ni, beriman kepada Rasul. Apa yang tuan kitab kita tulis? Walakinnahu ba'athar rusula, dan Allah Ta'ala itu mengutus para rasul. Rusul jamak kepada rasul. Rasul tu utusan, seorang. Rasulani, dua orang. Jamak dia rusul. Rasul-rasul, utusan-utusan. Dan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul 124,000 orang, yang wajib tahu 25 orang je. Cuba balik test. Jangan rujuk kitab dulu, jangan rujuk nyanyi-nyanyi herehan dulu, tulis terus.
Adam, Idris, Nuh. Macam mana? Kemudian rukun iman, tes. Rukun Islam, tes kan. Ingat ke tak ingat? Kemudian malaikat yang 10. Itu wajib tu, minima tu. Ya, wajib. Jadi Rasul penghulunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni kena sangat-sangat bertuah sebab kita secara selected lah, dipilih oleh Allah Taala terus jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga terima kasih kepada Allah yang telah menghantar para dai-dai, para ulama zaman-zaman dulu. Zaman Melaka lah kita katakan, zaman-zaman dulu. Kalaulah mereka tidak datang, tuan-tuan, para mubaligh Islam ni tak datang, menjandakan isteri-isteri mereka, meyatim piatukan anak-anak mereka, menggadaikan harta tanah, kerbau, apa semua, tuan-tuan, tak buat begitu, kita tak dapat Islam. Tak sampailah, senang cerita, kita dapat senang lenang aja. Dan pahala mereka itu sampai sekarang ada lagi. Mati dah kan, mati dah tu, mereka lah ratusan tahun kan, sampai sekarang dapat lagi, subhanallah. Sebab tu tuan, kita pun kena berjihad, tuan-tuan, berdakwah. Tak mampulah ustaz nak dakwah, nak cakap tak mampu, nak gitu tak mampu kan. Jadi tuan-tuan, sokonglah, bantulah badan-badan dakwah. Yang ke depan seorang, di belakangnya ni ini bahagian IT, ini bahagian dana, ini bahagian strategi, ini bahagian itu. Kitalah yang menyokong. Nabi Muhammad duduk depan seorang sallallahu alaihi wasallam, tapi belakangnya para sahabat yang yang kaya, Abdurrahman bin Auf, yang gagah Umar bin Al-Khattab kan, yang cerdik Ali bin Abi Talib, yang berbentuk zuhud kan, tok guru Abu Bakar As-Siddiq. Belakang Rasulullah ni, ni dia, iaitu pelengkap Rasulullah duduk depan, tok guru duduk depan, kita yang menyokong tok guru kita gitu. Jangan tok guru lah, dia lah nak cari dana dia lah sendiri, semua dia ngajar dia, matilah tok guru tu. Kita, tuan-tuan, kita ni duk simpan duit banyak-banyak tu kan, ialah simpan-simpanlah, tapi untuk jihad fisabilillah, untuk bekalan kita juga besok dah mati, kita yang ambil. Ya, mampu RM1 lah, mampu RM2 lah kan. Takkanlah tak mampu RM1, RM2, 100, 200. Baik. Jadi Allah Ta'ala telah mengutuskan rasul-rasul, wa azhara sidqahum, dan Allah Ta'ala menyatakan, menzahirkan kebenaran mereka, bil mu'jizati, dengan mu'jizat al-zahirati, yang zahir. Jadi mukjizatnya ada dua. Satu yang zahir, yang boleh nampak, yang mengalahkan musuh. Nabi Muhammad dengan cara Nabi Muhammad SAW, Nabi-Nabi lain, Nabi Musa, semua tu mukjizat. Mukjiz maknanya barang yang melemahkan musuh. Ajzun kan lemah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi. Lemah, sifat lemah. Jadi mukjiz yang melemah, yang mengalahkan. Nabi Musa dengan cara Nabi Musa mengalahkan ahli sihir zaman Firaun. Zaman tu paling tinggi lah, orang biasa tak boleh nak lawan sihir kecuali Nabi Musa. Nabi Daud zaman baginda itu gagah-gagah, tapi Nabi Daud mengalahkan raja yang gagah, Jalut Malika, si Jalut tu. Nabi Sulaiman zaman kaya-kaya, lagi kaya. Nabi Yusuf zaman dia, kalau lelaki handsome, kalau perempuan cantik-cantik, baginda melebihi lagi. Itu mengalahkan namanya. Jadi ada dua. Satu mukjizat yang zahir, yang nampak di mata, yang boleh dirasa, dan kedua mukjizat batin, maknawi, yang tak nampak di mata. Banyaklah para nabi ya, keimanannya, ketakwaannya dan sebagainya. Paling besar daripada Nabi Adam alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad alaihissalam, apa mukjizat paling besar? Paling besar ni iaitulah Al-Quran, mukjizatul kubra, mukjizat paling besar. Nabi dapat, kita pun dapat, alhamdulillah, depan mata, tuan-tuan, depan mata. Allahu Akbar. Nak cerita kan biar senang nampak. Saddam Hussein ni ceritalah, saya pun tak pergi kubur dia kan, cerita-cerita, baca-baca artikel, tengok gambar-gambar dalam TikTok dan apa semua, dikatakan jenazahnya tidak, dia setiap kali korban kan, setiap kali korban dia kan mati pada bulan korban, pada bulan Zulhijjah ni dibunuh saja je orang putih macam tu kan. Timbullah cerita dia,
jasadnya tidak hancur. Sebab dia hafiz. Dia hafiz, tuan-tuan. Jadi kita kena begitu. Bukan kita nak supaya jasad kita tak hancur. Tidak, kita nak hafiz. Nak supaya apa? Aku nak menghafaz kalam Allah. Cuba, tuan-tuan. Itu Saddam Hussein lah, biar nampak lah kan. Banyak lagi cerita-cerita lain. Di Mesir sendiri. Atas sebelum saya sampailah. Cerita-cerita abang-abang senior-senior saya. Di sana tu, di asrama Melayu ada seorang pakcik. Sana kerja sampai tua lah kan. Selagi boleh kerja. Dia mati, ialah di sana di Malaysia ni, di negara Mesir tu, satu negara satu kubur, satu bilik bawah tanah. Lahatnya banyak. Lahatnya banyak. Tahun ni si Dola mati. Kemudian bulan 5 ada Mamat Ali. Tahun depan ada pula orang mati. Ini dah hancur dah ni, tinggal tulang je, tolak ke tepi, letak jenazah lain. Begitulah. Jadi tepi tu dia macam ada rak. Ni kawan-kawan saya masuk dalam, yang ada rezeki masuk dalam menghantar jenazah-jenazah. Itu ada jenazah yang tidak reput, para hafiz, pelajar-pelajar yang hafiz, juga para syuhada, pelajar-pelajar Malaysia yang dulu berjuang melawan Palestin. Ada kat situ, kat rak tu lah. Jadi tukang, bukanlah undertaker kan, tapi tukang tok siak lah, tok siak yang jaga tu, dia tukar kain je lah. Tiap tahun tukar begitu. Jadi pakcik ni dia hafiz. Tidak hancur badannya, tetapi dia belum hafiz. Kerja dia ialah memasak di rumah, di asrama Malaysia. Kita zaman saya itu disebut rumah Melayu, di asrama Malaysia. Jadi di sana tu masjid kecil besar, masjid tu di Mesir ni, asalkan nama masjid, imam dia confirm hafiz. Confirm hafiz, ya. Jadi bila habis memasak, dia turun talaqi, menghafal. Habis nanti kerja masak lagi, naik lagi kan. Dewan makan tu nanti turun lagi, naik lagi. Begitulah. Tapi usianya sudah tua, maka tak sempatlah nak hafal. Dah tua. Yasin pun agaknya 5 hari. Yasin wal Quranil Hakim 5 hari kan. Tetapi ni dia, innamal a'malu binniyat. Amalan ikut niat. Dia berazam dan dia buat. Berazam dan buat. Maka matilah dia dalam keadaan tidak hafiz, tetapi dia berazam dan dia buat. Allah Ta'ala bangkitkan dia, terima amalan sunat, niat dia sebagai hafiz. Innama yub'atsun nas binniyatihim aqamaqal. Dibangkitkan manusia ikut niatnya. Jadi kita kena hafaz. Kita kena niat jadi hafiz, supaya besok kita ada sedikitlah kehormatan di sanalah, di akhirat nanti, walaupun tak sempat hafiz. Tapi cuba, kena cuba, kena buat. Sempat tak sempat lain cerita, tapi kena buat. Begitu juga kita belajar, mesti belajar sepanjang hayat. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, belajar daripada buaya sampai liang lahat. Belajarnya kenapa, tuan-tuan? Kenapa Nabi sebut gitu? Kerana banyak fadilat ialah orang belajar ni dapat doa para malaikat, dapat doa keampunan daripada seluruh makhluk, kan? Dan kalau seseorang itu meninggal dunia ketika mana belajar, maka dikira syahid dunia, syahid akhirat, iaitu diangkat azab kubur. Walaupun kita tengah nak balik rumah ni, tapi besok aku nak belajar lagi. Kan nak buka, nak berehat, nak mandi, nak itu. Mati kita, walaupun malam tu kita berehat, mati kita mudah-mudahan dikira mati syahid akhirat. Jadilah nak mati syahid dunia akhirat kena perang. Tak sanggup. Bagi M16 pun tak tahu nak bunuh macam mana. Bukan M16, pergi senapang patah. Nak masukkan tu pun tak pandai. Saya pun tak pernah guna kan. Ialah macam mana nak jihad, kan. Tengok macam mana Rusia dengan Ukraine perang. Main pattern tak dia punya peluru. Sanggup gitu? Allahu Akbar. Bom ni tuan-tuan, nak cerita kan. Kalau satu bom tu jatuh tepi masjid, kegendang kita pecah. Kegendang kita ni pecah. Itu bukan belum kena kita, tepi kita je. Tu nak cerita tu. Macam mana orang askar nak syahid, ya. Jadi dapat syahid akhirat pun jadilah, alhamdulillah. Maka Allah Ta'ala menzahirkan, memenangkan kebenaran mereka dengan mu'jizat-mu'jizat al-zahirah yang nampak.
Faballaghu, maka para nabi dan para rasul menyampaikan amrahu wa nahyahu, akan perintah Allah dan tegahan-tegahan Allah, wa wa'dahu, dan janji-janji Allah yang elok, wa wa'idahu, dan janji-janji Allah yang mengancam. Bukan tak elok, mengancam syurga neraka. Jadi syurga neraka ni tuan-tuan, apakah di sebalik kita sedap tu, di sebalik korban, di sebalik syurga neraka? Kenapa penciptaan syurga, penciptaan kita kenapa? Untuk kita beribadah pada Allah. Itu hakikat penciptaan kita. Syurga ya, maka di sana ada satu hadis kursi, ya jannati biki arhamu ibadi, wahai syurgaku, aku menciptamu adalah kerana aku ingin merahmati, mengasihi hamba-hambaku. Jadi penciptaan syurga itu tuan-tuan sebenarnya adalah manifesto daripada sifat kasih sayang Allah. Manifesto dia, sifat kasih sayang. Macam mana nak tunjuk? Nak tunjuk pada kita ada iman, ada Islam, alhamdulillah Allah kasih pada kita. Kemudian dah mati, Allah masukkan syurga. Jadi biar kita selangkah ke depan. Kenapa kamu sembahyang? Nak masuk syurga. Betul. Kalau noktah nak masuk syurga, noktah syurga tu makhluk. Sembahyang kerana makhluk belum cukup ikhlas. Walaupun dibenarkan oleh para ulama, kerana apa? Ia membawa latihan agar lama kita taat. Tetapi kita biar selangkah ke depan. Kenapa masuk syurga? Kerana di dalamnya, atau itulah tanda kasih sayang Allah. Maksudnya kita beribadah untuk mendapat kasih sayang Allah. Itu tujuan dia. Kan macam isteri masak, kenapa masak sedap? Kerana suami. Noktah kerana makhluk. Tak seronok lah kan. Kenapa kamu nak masak sedap? Kerana nak mendapatkan cinta suami. Kan lain. Dapatkan cinta suami. Jadi masuk syurga kerana apa? Kerana disitulah tanda kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selangkah ke depan lah, kerana Allah juga akhirnya kan. Jadi ikhlas lah tu. Ya. Fawajaba 'alal khalqi tasdiquhum, maka wajiblah ke atas semua makhluk membenarkan para nabi. Fima ja'u bihi, dengan apa yang datang dengan mereka itu. Jadi wajib. Hari ni kan ada orang ini nabi tu kan, kena pukul, kena itu, kena ini, marah lah kan, marah lah tu. Orang jahil. Bahkan lebih dari itu, zaman nabi lagi teruk kan. Cuma ialah macam mana dah nasib dia, kesian juga kan. Tapi dah jahil, yang tu pula marah, gitulah. Kerana cintanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka dia marah ya. Patut nasihatlah. Dulu ni kenapa cakap sini ni, rupa-rupa yang jahil. Orang jahil kena nasihati. Ya, kerana kejahilan itu kegelapan. Jahil itu gelap. Ya, jahil ni tuan-tuan. Jahil macam mana? Tak tahu. Jahil tak tahu. Tak tahu tu apa? Kalau dinampakkan sifat tak tahu tu gelap. Gelap. Kan? Tak ada hidayat, tapi dah tak nampak. Manusia ni zahirnya macam inilah. Ilmu ni apa? Ilmu ni cahaya. Kalau dinampakkan ilmu ni, nampak cahayanya. Al-ilmu nurun. Ilmu tu cahaya. Ya, tapi kita tak nampak kan macam mana. Cuma kita tahu, bila ada ilmu kita tahu. Bila tak ada ilmu kita tak tahu. Jadi tak tahu tu kejahilan ya. Baik. Macam kita baca Quran, kita baca hadis. Jadi saya cadangkan pada tuan-tuan, kalau sini ada baca di surau saya itu, bacalah fadilat amal tu kan. Untuk orang awam tu, jangan baca terjemahannya sahaja. Bacalah hadisnya sekali, walaupun terangkat-rangkat. Kalau ustaz baca hadis ni lambat dapat satu hadis je, tak apa. Kerana bila kita baca Quran, bila kita baca hadis, keluar daripada mulut kita tu nur Quran dan hadis yang akan menerobos, memanah ke hati-hati para pendengar tu. Kan? Tak nampak, tapi malaikat nampak. Dia ghaib. Makhluk ghaib nampaklah, malaikat nampak, jin nampak, syaitan nampak. Kita tak nampak. Tapi kalau kita ni kasyaf, dibuka oleh Allah Ta'ala hijab-hijab tu, nampaklah. Kita ni bukan kasyaf, khasyaf. Khasyaf tu apa? Kayu. Kasyaf tu singkap. Singkap ya. Itulah Nabi SAW, para nabi, para rasul
yang paling agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan manusia biasa, zahirnya manusia biasa, tapi subhanallah, awal syai'in ma khalaqallahu nura Muhammad. Makhluk pertama yang dicipta oleh Allah Taala ialah cahaya Muhammadiyah. Kemudian pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah itu Muhammad Jasadiyah, boleh dinampak, kan. Jika tak adalah nur Muhammad itu, tak ada alam ni. Alam ni kita lah, tak ada tuan-tuan. Ya, ulama ikhtilaf sama menentukan sama ada yang pertama itu nur Muhammad ataupun al-qalam. Al-qalam. Ada juga menyebut makhluk pertama dicipta ialah qalam. Bila ada khilaf, tuan-tuan ambil lah mana duduk betul. Pada saya lebih suka mendahulukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu nur Muhammad. Qalam itu bila Tuhan dah cipta alam ni, Allah Taala nak isilah. Bukan Allah Taala tak berkuasa kun fayakun semua tu, tetapi Allah nak mengajar kita, menunjukkan pada kita, menunjukkan kekuasaan dia, kan. Dia ciptalah qalam untuk mengisi ni. Buat bumi, buat ini, buat kipas ni, semua kerja qalam. Kerja pena itulah qalam, ya. Kalau kalam tu berkata-kata, maka qalam tanyalah, nak buat apa dulu ni? Kan, nak lukis Putrajaya dulu ke? Kan nak lukis ini ke? Maka Allah Taala kata, tulislah olehmu akan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Tu yang kita baca tu. Bismillahirrahmanirrahim tu. Hakikat bismillah tu belum baca lagi. Duk baca fadilat aja. Kan. Allahu akbar. Bolehlah nak share fadilat, bolehlah. Kata-kata ulama. Kan? Ambillah kata-kata ulama, innal ulama warathul anbiya. Ulama ni pewaris Nabi. Kalau tuan-tuan tanya dalil ni mana? Dalil tak adalah. Dalilnya itulah innal ulama warathul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Jadi kata-kata ulama kita ambil lah. Antara ni antara fadilat Bismillahirrahmanirrahim, ya, yang disebut oleh para ulama. Nak percaya ambil, tak nak percaya pun sudahlah, tak apalah, benda sunat je kan, bukannya benda fardu, benda pokok, bukan. Iaitu barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, ini untuk rezeki. Bismillahirrahmanirrahim ni maha hebat, sangat-sangat hebat. Quran semua dengan bismillah, kan. Bismillah, semua bismillah, kecuali surah At-Taubah, surah Al-Bara'ah, surah Munafik tak ada bismillah. Jangan tuan-tuan tengok surah Bara'ah, tak ada bismillah, ya tertinggal kok ni, tak ada cetak. Tidak, baca terus auzubillah, terus bara'atun minallah gitu. Kalau nak rezeki lah, ya. Tapi tengok muka depan semua zuhud belaka ni, tak payahlah. Baca Bismillahirrahmanirrahim 786 kali, 7 hari berturut-turut, dengan bi amrin wahidin, dengan satu niat, ya. 7 hari berturut-turut, sama ada lidaf'il khair, untuk menarik kebaikan, hajat-hajat kita, atau lidaf'il syar, untuk menolak keburukan-keburukan, lijalabil khair, untuk menarik kebaikan, walidaf'il syar, untuk menolak keburukan-keburukan. Satu niat lah, satu-satu lah, kan. Besok ada lagi, buat lagi, ada lagi hajat, buat lagi. Au lil bada'i, untuk barang dagangan, fataruju biiznillah, maka dia akan maju dengan izin Allah. Kan, bismillah ni cukup. Nabi kata, aku lebih suka amalan ni dimulai dengan bismillah. Dari situlah ulama kaji pengalaman mereka, kan. Fataruju biiznillah, akan majulah perniagaan mereka. Ni pelaris, macam-macam orang pelaris, guna mambang itu, guna mambang kita tidak, kita guna bismillah, bertawasul dengan Bismillahirrahmanirrahim, semoga Allah tunaikan hajat anda. Buatlah, ya. Kalau lebih-lebih lah, sebab ni ada live, kan. Nanti dia potong tu yang jadi fitnah tu. Mana dalil Ustaz? Dalil aku tu lah, kau terima, nak tak nak sudah. Benda bukan wajib pun, ya. Dah sembahyang wajib, kan ada dalil. Ini wajib, dalil innal ulama warathul anbiya, ulama pewaris Nabi. Dah, cukup tu kata-kata ulama. Mu bukan ulama, saya bukan ulama, saya bukan tok guru. Ni ingat ni, saya bukan tok guru, saya tok garu.
Tanya pelik-pelik garu kepala saya nak jawab. Jangan tanyalah. Ya. Okey. Percaya tak percaya buatlah kan. Bismillah. Ya Allah kan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Segala-galalah. 786 tu. Nasib baik tok guru kita kata 786. Kalau dia kata 7866666 7 juta mampus. 786 pun 7 hari 5,000 lebih. Wah, itu pun ingat senang tuan-tuan. Sampai hari ke-6 dah terlupa. Hari Sabtu kan, walimah sana, walimah sini, Allah terlupa, ulang lagi. Zikir tetap dapatlah. Zikir pahala itu dapat. Jangan putus tak putus, tetap dapat. Sebab itu zikrullah. Itu zikrullah. Cuma dari segi special hajat tu, package tu, dia kena buat betul-betul ikut package lah. Ya, itu. Tak nak baca tak apa, suruh saya baca pun boleh. Ustaz buat tolong baca kan boleh. Apa hajat tuan? Tulis sekian sekian sekian. Tapi satu bismillah syadu ringgit. Nak 5,000 ringgit. Oi, mahal. Less boleh 50%. Kan dapatlah 7 minggu 7 hari 2,500. Oi, ustaz mahal. Less lagi tak apa. 25 sen dapatlah 1,000 apa. Less lagi buat sendirilah. Ni gurau, ni gurau. Nanti dipotong-potong ni kan. Ni gurau je. Kan. Tapi kalau nak bagi kata Piramli, biarlah berlebih-lebih. Gitu kan. Okeylah tuan-tuan ya, gurau-gurau je. Baik, teruskan ya. Wa annahu ba'atsan nabiyil ummi, dan Allah Taala mengutuskan nabi yang ummi, wal al-Quraisy, berbangsa Quraisy. Nama dia Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, birisalatihi, dengan kerasulannya, ilal arabi wal ajami wal jin wal ins, kepada orang Arab, kepada orang bukan Arab, kepada jin dan kepada manusia. Jadi Islam ni bukan untuk manusia je, untuk jin dan manusia secara spesifik, dan untuk rahmatan lil alamin secara seluruhnya. Tu dia. Jadi bangsa Quraisy telah dipilih oleh Allah Ta'ala. Itu rezeki dia lah, macam mana kan. Kemudian Nabi Ummi, Nabi yang ummi. Nabi tu apa maksud Nabi? An-Nabi, Nabi Muhammad, Nabi Idris, Nabi Adam. Nabi maksudnya pembawa berita. Nabaun, berita. Amba itu kata jamak lah, berita-berita. Berita Nabi. Kan, seseorang yang dinisbahkan kepada berita, maknanya orang yang membawa pemberitaan alam akhirat, kubur dan sebagainya lah. Ummi, Nabiyil, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi, Nabi yang ummi. Ummi ni tak pandai membaca, tak pandai mengira, tak pandai menuliskan. Oi, sinanya Nabiku. Tak pandai mengira. Tuan-tuan, tak pandai mengira, tak pandai menulis, tak pandai membaca. Ada surat datang daripada luar, Nabi tanya, ni nak cop mana kepada Sayyidina Ali? Cop mana? Sayyidina Ali kata cop sini. Nabi pun ambil dia punya apa? Dia punya cincin tu, tap gitu, cop kan. Tak pandai membaca, tak pandai mengira, tetapi bisnes menjadi, pimpin negara menjadi, perang menang. Ni tak pandai baca apa ni? Ini namanya fatanah, sifat wajib bagi Nabi fatanah. Fatanah ni apa? Cerdik ke? Pandai. Ada orang cerdik tapi tak pandai, niaga tak jadi. Ada orang niaga tapi tak sekolah, darjah 6 je. Ada yang politik kan, tapi darjah 6 je. Apa ni fatanah ni? Jadi fatanah ni terjemahanlah pada saya kan yang tepat, genius. Di situ ada cerdik, ada pandai, ada inovatif, ada kreatif, semuanya ada. Kan orang bisnes dia perlu kreatif, dia tak perlu cerdik sangat pun. Tapi kalau dia nak jadi profesor, dia kena cerdik, kena pandai mengira, membaca, menulis. Dia tak kreatif mana pun, gitu je lah. Baca, ni dia. Orang perang kena kreatif. Gitulah, itu namanya fatanah wajib, genius. Semua ada. Ya. Jadi ummi apa ummi? Ummi asal mana ialah ibu. Mana umi kat dapur? Oh, jadi ibu ni tak pandai baca, mengira, menulis ke? Kesian umi. Mana abi kena kerja, umi kat dapur. Bermaksud ia tu yang nisbah. Quraisy, orang Quraisy. Malizi, ada ya tu kan, yang nisbah orang Malaysia. Indonesi, orang Indonesia. Kuri, orang Korea. Korea apa ada makna tuan-tuan? Korea, orang Korea tu kan.
Itu bahasa Arab. Qaryatun tu adalah kampung. Jadi Korea adalah kampung, cerita kampung lah, orang kampung. Tak macam mana bedah apa ni, sejeri comel cantik mancung masuk TV kita pun tu gila-gila kan. Korea tu kampung sebenarnya. Agaknya wallahu alam. Yang buka Korea tu orang Arab kot, dulu zaman dulu. Ujung dekat mana tu? Korea kat mana Ujung lah agaknya, memang Korea betul lah pendalaman. Agaknya wallahu alam. Nama begitu. Jadi ya tu yang nisbah, dinisbahkan kepada ibu. Ibu ni duduk di rumah. Jadi seorang yang ummi, seorang yang dinisbahkan kepada ibunya, iaitu dia berbelit dengan mak dia, tak pergi mana-mana, kat rumah aja. Itu yang tak pergi sekolah, tak bergaul, tak begitu. Itu sebenarnya dinisbahkan kepada ibu. Yang duduk rumah yang baik, tak melepak-lepak, ini budak ummi namanya. Ia bukan tak baca, pandai mengira, membaca, menulis, sebenarnya bukan. Tapi cara Arab tersebut begitulah. Wa annahu khatamur risalah, dialah yang telah, wa annahu khatamar risalata wan nubuwata. Nabi Muhammad lah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengkhatamkan, menamatkan siri kerasulan dan siri kenabian. Sirinya, tetapi kerjanya sampai kiamat, diteruskan oleh kita. Tapi siri kenabian sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi ba'atsatihi, dengan perutusan datangnya Nabi, faja'alahu akhirul mursalin. Allah jadikan Nabi Muhammad akhirul mursalin, Nabi yang terakhir. Nabi terakhir ni sangat istimewa, sehingga kan Nabi Ibrahim pun memohon supaya dia jadikan Nabi akhir zaman, tapi tak dapat, ya, sebab calonnya sudah ada, deposit sudah bayar, tarikh permohonan sudah habis. Itu bahasa kita je lah, sebab dah ada calon Nabi Muhammad. Jadi Nabi Ibrahim pun berdoalah, memohon pada Allah Ta'ala supaya namanya disebut oleh umat akhir zaman, umat Muhammad lah senang ceritanya. Kerana hebat umat Muhammad ni, itulah yang namakan selawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam tahiyat akhir. Itu kisahnya, permohonan Nabi Ibrahim, nenek-nenek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azan kita tunggu sekejap dan kita tutup lepas ni insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
La haula wala quwwata illa billah. La haula wala La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati ati Muhammadan al-wasilata wal syaraf wal darajat. Jadi kita simpulkan, iaitu di akhir kitab tadi itu kisah ya, Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim ni kisah dia yang menarik ialah baginda banyak berdoa. Banyak doa tuan-tuan ni, kisah Nabi Ibrahim banyak doa. Jadi antara doa-doa tu ialah Allah Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang mendirikan solat dan juga daripada zuriat aku. Juga doa Nabi Ibrahim itu, Allahumma ja'al fihim wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wa hikmata wa yuzakkihim. Ya Allah, utuskan kepada mereka ya Allah nabi-nabi dan rasul-rasul yang mengajar kitab dan juga menyucikan diri mereka. Jadi tuan-tuan, itulah lepas Nabi Ibrahim semua nabi-nabi daripada Bani Israel, banyak Bani Israel daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi doa sangat-sangat penting. Terbinanya Kaabah pun belakang ceritanya doa juga. Jadi doalah untuk anak kita, untuk Islam, untuk diri kita. Jangan jemu berdoa ya. Jangan jemu berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Meja ni ke depan tak? Meja ni tolak tak?